Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton. Selamat datang ke program Bicara Pendidik Siri 2. Saya Nur Akila binti Fuadi selaku moderator yang akan menemani anda sehingga ke penghujung program. Jadi pada hari ini kita akan meneruskan program kita dengan mendengar perkongsian dari Puan Azriza binti Abu Bakar yang merupakan salah seorang pensyarah cemerlang dari Jabatan Pengajian Melayu IPG Kampus Sultan Mizan. Jadi tanpa kita melengahkan masa, saya mempersilakan Puan Azrizan untuk berkongsi sedikit input dengan kita semua dengan tajuknya PDPR, Aplikasi versus Emosi. Silakan Puan. Okey, terima kasih Cik Nur Akila binti Fuadi. Okey, jadi hari ini saya cuba share lah ya sedikit sebanyak tentang aplikasi versus emosi untuk bicara pendidik ya kali ini. Okey, jadi kalau kita lihat ya rupanya sekarang ni sedar tak sedar rupanya sudah 2 tahun kita menjalankan terutamanya bagi golongan pendidik ya, kita menjalankan sesi pengajaran secara atas talian, secara dalam talian ya. Kita menggunakan kaedah PDPR ni ya, sudah 2 tahun ya. Jadi dalam tempoh 2 tahun ni kalau kita lihat sebenarnya kita telah menggunakan kaedah pembelajaran abad ke-21. Okay, walaupun sebelum ni saya rasa pembelajaran abad 21 ni agak sukar ya untuk guru-guru laksanakan. Namun inilah mungkin ada hikmah juga pandemik kita ni dengan pandemik ini menyebabkan guru nak tak nak terpaksa juga mempelbagaikan kaedah PDPR dengan menggunakan peranti-peranti lah ya. Mungkin biasanya ada yang guna Google Meet, ada yang guna Zoom, ada juga hanya menggunakan WhatsApp, Telegram dan sebagainya ya. Jadi semua ni merupakan pembelajaran abad 21 yang mungkin guru agak sukar untuk melaksanakannya jika tidak ada pandemik ini. Jadi ini merupakan rahmat jugalah ya di sebalik pandemik ini. Jadi di sini kita akan fokuskan tentang aplikasi interaktif. Okay, kerana bila kita mengadakan sesi pengajaran secara PDPR ni agak sukar ya untuk guru menyamakan sesi pengajaran tu dengan secara bersemuka. Jadi dengan adanya aplikasi-aplikasi yang interaktif dapatlah mengurangkan sedikit ya jurang yang rasa terkongkong antara pendidik dan juga pelajar melalui sesi PDPR ni ya. Okay, jadi kalau kita lihat ya pendapat Dr. Anwar Ahmad yang merupakan pakar pendidik daripada UKM, beliau juga mengatakan bahawa kalau kita lihat sekarang ni memang trend pembelajaran menggunakan peranti sudah semakin meningkat. Dah ramai dah cikgu-cikgu pandai menggunakan Google Meet, mungkin sebelum ni tak pernah sentuh pun Google Meet kan. Namun begitu masih ada lagi yang kaedah yang agak kurang berkesan ya untuk menarik fokus pelajar. Okay, mungkin dalam masa singkat tak ada masalah. Okay? Tetapi bila makin lama kita berada dalam PDPR ni, mungkin kaedah-kaedah yang sama kita gunakan menyebabkan pelajar mula bosan dan sudah hilang fokus. Jadi yang inilah apa yang diperkatakan oleh Dr. Dr. Anwar adalah kita perlu selang-seli kaedah yang kita menggunakan sedia ada ni dengan pelbagai lagi cara. Yang inilah yang saya cuba nak kongsikan dengan pelbagai lagi aplikasi yang yang interaktif
yang guru-guru boleh gunakan ataupun kita lah sebagai warga pendidik ya boleh aplikasikan di dalam kelas semasa sesi PDPR ya. Okey, ni antaranya ya. Jadi antaranya sekarang ni sudah ada macam-macam aplikasi. Okey, sudah ada Class Point ya. Kalau sebelum ni tak pernah dengar pun apa itu Class Point. Okey, cumanya Class Point ni dia berbayar. Jadi kalau ada yang percuma tetapi dia hanya bagi 5 slide saja. Namun dalam Class Point ni sangat banyak yang kita boleh gunakan sebagai bahan untuk interaktif di dalam kelas. Okay. Dan ada juga yang gunakan diagram. Ya. Jadi dengan adanya aplikasi ini pelajar dapat berkolaborasi ya, untuk menjalankan segala tugasan yang diberikan oleh guru maupun pensyarah. Ya. Okey, jadi yang ni antara yang famous ya, famous ya untuk digunakan dalam kaedah PDPR ya. Dan yang ni juga kaedah yang saya suka guna. Okey, kita gunakan aplikasi Jamboard. Okey, kerana Jamboard ni aplikasi percuma, ya, tak ada masalah, tak perlu bayar, percuma je. Okey, Google bagi, sedia ada dalam Google Meet. Lagi senang kita nak gunakan untuk mengajar. Jadi kaedah Jamboard ni sama dengan kaedah papan putih ya. Kalau cikgu biasa menulis, menulis di papan putih secara bersemuka, jadi tak ada masalah ya dengan adanya aplikasi-aplikasi interaktif macam ni, cikgu masih lagi boleh menulis seperti mana kita menulis di papan putih. Jadi di sini Jamboard dah sediakan ada lebih kurang 20 ataupun 21 papan frame dia ni untuk dimanfaatkan oleh para pendidik maupun pelajar. Jadi aplikasi interaktif ni guru boleh sama-sama ataupun kita sebagai seorang pendidik boleh sama-sama menggunakan papan putih ni untuk interaksi dengan pelajar, dan pelajar juga dapat berkolaborasi dengan rakan-rakan ya secara tugasan secara kumpulan. Jadi yang ni lah antara yang kita boleh praktikkan di dalam kelas supaya tidaklah terasa sangat kekurangan semasa kita sesi PDPR berbanding dengan semasa kita berada pengajaran secara bersemuka. Jadi antara yang perlu para pendidik kuasai adalah untuk menjadikan sesi pengajaran tu adalah secara interaktif. Ada lagi ya Poplet pun ada. Jadi pelajar dapat kolaborasi antara rakan-rakan untuk satu papan tu. Dia boleh kongsi dengan rakan-rakan lain untuk menyiapkan tugasan. Okay, jadi dengan ini tidaklah mereka merasa keseorangan untuk menyiapkan tugasan. Jadi itulah pentingnya kenapa aplikasi interaktif ni perlu kita gunakan semasa sesi PDPR. Okay, supaya mereka buat kerja atau buat tugasan yang diberikan oleh pendidik tu, mereka tidak merasa keseorangan. Bukan mereka saja yang buat, tetapi juga kita boleh turut serta dengan rakan-rakan. Okay, jadi ini antara aplikasi yang para pendidik boleh manfaatkan. Dan selain pada tu, kerana ini pelajar dapat menyiapkan tugasan ataupun secara berkumpulan ni pada waktu real time. Okay, jadi seolah-olah macam kita mengajar di dalam kelas. Jadi momen-momen yang macam ni kita nak masukkan dalam sesi PDPR kita supaya pelajar rasa lebih santai semasa kita mengajar. Okay. Dan kita juga ada aplikasi-aplikasi yang berbentuk kuis. Okay, kita cuba lihat. Okey, ni antaranya sebenarnya ada banyak sangat aplikasi-aplikasi sekarang, jadi saya hanya tunjuk beberapa contoh saja ya. Jadi yang ni antara aplikasi yang kita boleh gunakan untuk kita gunakan sebagai kuis dari dalam kelas. Jadi tak adalah kita sebagai seorang pendidik hanya mengajar saja.
Okay, jadi untuk memberi rasa fun, fun learning kepada pelajar kita adakan kuis kepada mereka. Okay, jadi bila kita buat kuis, jadi tak adalah pelajar rasa bosan. Ini penting. Jadi sebabnya sini saya akan kaitkan dengan emosi nanti. Jadi dengan adanya pelbagai jenis aplikasi yang kita boleh manfaatkan untuk untuk buat kuis ni, lagilah pelajar akan seronok. Jadi di sini contohnya ni adalah aplikasi Bamboozle. Menarik, cantik, ada warna apa semua kan. Dan gambar juga bergerak-gerak. Jadi kalau kita buat, digunakan untuk sesi PDPR, nanti pelajar akan seronok lah ya, akan tengok benda ni dan mereka juga akan teruja untuk menjawab kuis yang diberikan oleh kita ya sebagai pendidik. Okay, dan yang ni dalam Jamboard pun kita boleh gunakan untuk aktiviti kuis. Bukan hanya papan ni kita boleh gunakan untuk sesi pengajaran interaktif ya, tetapi juga kita boleh manfaatkan untuk adakan kuis. Jadi untuk satu papan kuis ni pelajar boleh jawab sama-sama. Ni macam contoh yang pelajar saya buat ni ya. Dia buat permainan dam ular ni. Jadi dadu ni boleh bergerak ni. Begitu juga dengan ni semua setiap satu ni boleh digerakkan mengikut dadu yang dibaling. Jadi ini antara yang kita boleh aplikasikan di dalam kelas supaya pengajaran kita tu tidak bosan dan dapat menarik lagi minat pelajar. Kerana bila kita lama sangat menggunakan kaedah PDPR ni, pelajar makin lama makin bosan. Jadi ini antara cara yang guru boleh gunakan lah ya untuk menarik minat pelajar untuk mengikuti sesi pengajaran yang kita laksanakan. Okay, selain daripada tu, Workworld ni memang paling ramai gunalah ya, kerana dia pun mudah saja nak kendalikan. Okay, jadi dalam Workworld ni macam-macam ada. Okay, dan template dia pun ada macam-macam. Okay, jadi guru boleh pelbagaikan template yang diberikan dalam Workworld ni untuk dimanfaatkan untuk dijadikan kuis ya untuk setiap sesi pengajaran. Okay, jadi dengan adanya aplikasi-aplikasi yang macam ni, pelajar akan tunggu-tunggu sesi PDPR kita. Jadi mereka tak akan rasa bosan. Okay, jadi ini merupakan antara caranya. Jadi ada satu lagi saya nak tunjuk tentang kuis ni. Okey, jadi ini ada lagi beberapa contoh. Sebenarnya banyak lagi ya. Ini hanya sebahagian saja ya. Jadi kita lihat di sini ada lagi contohnya Educandy. Ini seronok, ini pelajar kalau dia dapat jawab dapat jawab penuhlah candy dalam balang dia ni. Okay, jadi kalau dapat jawab semua, lagi banyak dia dapat candy. Jadi ini juga kalau untuk pelajar-pelajar sekolah rendah memang seronok lah ni kerana macam seolah-olah mereka mendapat dapat hadiah ya berbentuk gula-gula ni, walaupun gula-gula ni secara maya saja ya. Tetapi tak ada masalah ya bila mereka lihat bila dia dapat jawab soalan, maka candy ni pun makin bertambah. Jadi dia rasa seronok lah ya. Okay, selain pada tu kita ada lagi aplikasi Kahoot. Kahoot sama juga ni, kita boleh buat kuis dan pada akhir kuis tersebut dia ada pemenang dia. Siapa yang dapat tempat pertama, siapa yang dapat tempat kedua, ketiga. Lagilah memang pelajar akan teruja. Okay, akan berlumba-lumba untuk menjawab dengan tepat. Jadi untuk mereka dapat menjawab soalan-soalan yang kita kemukakan dalam Kahoot ni, jadi mereka akan dengar elok-elok apa yang kita ajar sebelum tu. Okay, jadi ini merupakan antara aplikasi yang kita gunakan untuk menarik minat pelajar kita tu. Okay, selain pada tu kita ada juga Quizzy. Okay, selain pada Kahoot, Quizzy sama juga kaedahnya ya.
untuk kuizi ni, dan word search. Okay, yang ni yang antara pelajar-pelajar saya biasa gunakan lah ya. Bila saya bagi aktiviti, mereka akan gunakan aplikasi-aplikasi ini untuk untuk dibuat kuis ya. Cik Akilah ada apa-apa persoalan ke sehingga kini? Tadi Puan ada cakap mengenai emosi kan para pendidik Ya. aplikasi untuk biarkan emosi pelajar sentiasa rasa fun. Jadi apa pandangan Puan mengenai kepentingan emosi pelajar sewaktu menghadapi PDPR? Okey, terima kasih Akilah ya kerana mengingatkan saya tentang emosi ni ya. Okey, jadi apa yang kita nak fokuskan di sini, macam mana aplikasi-aplikasi yang kita gunakan di dalam kelas ni dapat membantu emosi pelajar. Okey. Saya teruskan. Okey. Okay, kalau kita lihat sekarang ni pada peringkat awal. Okey, pada peringkat awal bila PKP bila ni musim pandemik yang pertama. Okey, pada tahun lepas. Tak perlu pergi ke sekolah, memang seronok. Kan? Pelajar memang seronok. Tak kira lah pelajar tu sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, ataupun pelajar IPT. Seronok, tak perlu pergi ke sekolah. Kan? Tak perlu bangun pagi. Seronok lah kan? Boleh tidur lama-lama. Itu adalah peringkat permulaan. Mula-mula memang seronok, tak perlu pergi sekolah. Okay, tak perlu pergi tak perlu jumpa cikgu, tak perlu nak siapkan kerja apa semua. Tapi bila dah lama, jangka masa lama PKP, pelajar mula berasa bosan. Tak dapat bertemu rakan, tak dapat nak bergurau senda, aktiviti co-curriculum pun tak dapat buat bersama. Mereka juga tak dapat kalau biasa yang mereka lakukan di sekolah kan, dapat makan bersama-sama kan di kantin. Itu juga merupakan satu kaitan emosi antara pelajar. Tetapi bila ada PKP, semua itu kita tak dapat dilaksanakan. Sudah tak dapat lagi nak makan bersama, tak dapat lagi nak bergurau senda bersama. Kerana bergurau pun hanya sekadar dalam talian. Setakat mana sangatlah nak bergurau kan. Jadi di sini mereka sudah mula rasa bosan. Tak dapat nak main sama-sama. Jadi kalau nak main dalam talian ni pun main game je. Jadi benda tu tak ada, objek tu tak ada, tak boleh nak sentuh. Yang hanya nampak saja, tetapi nak sentuh tak boleh. Sedangkan emosi ada kaitan dengan sentuhan. Begitu juga dengan kita sebagai seorang pendidik. Kalau kita nak wujudkan emosi antara pelajar, perlu ada sentuhan. Dan bukan itu saja, bila dah lama PKP ni, pelajar bukan sahaja terkongkong dengan jadual kelas, pukul berapa ya, pukul 8 hingga pukul 9 matematik, 10, 11 ni kalau yang subjek pelajar IPT ni lagilah banyak dia punya subjek, sampai malam ada lagi kelas. Tetapi mereka juga ada peranan di rumah. Yang ni saya tak dapat nafikan ya. Jadi mungkin Akilah, sebab Akilah duduk di berada di UKM ya, jadi bukan berada di rumah. Jadi saya pasti kalau Akilah berada di rumah, sudah pasti mesti ada juga tugasan yang sedikit sebanyak yang ibu bapa akan berikan ya. Jadi di sini juga merupakan satu beban emosi juga sebenarnya kepada pelajar ya, kerana pada masa tu mereka juga takkan tak nak tolong ibu bapa kat rumah kan. Tapi dalam masa yang sama mereka juga perlu siapkan tugasan-tugasan yang diberikan oleh guru ataupun para pensyarah. Jadi yang inilah sebenarnya kita sebagai seorang pendidik perlu pandai mengurus emosi mereka supaya mereka tidak tertekan dalam suasana pandemik sekarang ni. Dah lah nak buat kerja rumah lagi, nak buat tugasan lagi. Jadi kita kena ada satu win-win situation. Jangan hanya pentingkan
tugasan kita sebagai seorang pendidik saja. Jadi yang ni kita kena pandailah main peranan supaya emosi pelajar-pelajar kita tu terjaga. Okay. Okay, kalau kita lihat pendapat seorang guru ni, Randy Kaur ni, dia juga mengatakan bahawa sebenarnya bila pengajaran secara bersemuka tu lagi mudah untuk seorang guru tu menguruskan emosi. Kerana adanya elemen sentuhan peribadi. Yang inilah yang biasa guru akan gunakan untuk mewujudkan emosi antara pelajar dan juga kita sebagai seorang pendidik. Jadi pentingnya sentuhan emosi itu. Jadi secara bersemuka senang, okay? Senang saja kita boleh kalau kita pelajar tu tak faham, kita boleh mendekati dia, tanya. Okay, tetapi secara atas talian ni agak sukar. Jadi yang ni lah macam mana cara tadi, sebagai contohnya cara yang saya perkenalkan tadi, aplikasi-aplikasi interaktif tu tadi, dapat mendekatkan kita seorang pendidik tu dengan pelajar. Okey, ini juga saya ambil daripada pendapat pengetua ya, seorang pengetua mengatakan bahawa elemen dorongan emosi dan juga minda ni dapat membantu pelajar menguasai pelajaran. Jadi kenapa kita kata apalah penting sangatnya emosi, yang pentingnya pelajar tu buat kerja, siapkan tugasan. Tak boleh macam tu. Kerana dengan adanya dorongan emosi yang baik, barulah pelajar itu akan dapat menguasai apa yang kita ajar tu dengan baik. Okay, kalau pelajar tu tertekan emosinya, macam mana mereka nak faham apa yang kita ajar. Jadi di sinilah sebenarnya kenapa seseorang guru itu ataupun kita sebagai seorang pendidik, guru ataupun pensyarah ni perlu ada dorongan emosi yang baik kepada para pelajarnya ya. Okay, kalau yang ni kita lihat pendapat pelajar. Okay. Antaranya ada yang mengatakan bahawa mereka kalau di dalam kelas secara bersemuka, okay, apa yang tak faham terus tanya cikgu. Okay, tak faham terus tanya. Jadi cikgu pun akan dapat menjawab dengan langsung. Namun agak sukarlah apabila dalam dalam talian ni ya. Jadi terutamanya bagi subjek-subjek yang melibatkan angka, melibatkan konsep-konsep ni. Jadi kalau seorang pendidik tu tidak mahir menggunakan aplikasi-aplikasi terkini, jadi agak sukar untuk mereka menjelaskan tentang konsep-konsep tersebut kepada pelajar. Okay, namun bila secara bersemuka, kemahiran-kemahiran ICT ni tidak dipentingkan sangat ya, kerana guru dapat memberi penerangan tu secara langsung. Okay, tetapi bila penerangan tu berlaku dalam talian, yang ni yang ada masalah ya. Kalau guru ataupun para pendidik tu mahir penggunaan ICT, tak ada masalah. Okay, mereka boleh menggunakan pelbagai aplikasi seperti yang saya tunjukkan tadi untuk menjelaskan konsep. Dia boleh gunakan di papan putih, Jamboard tu contohnya untuk membuat rumus-rumus matematik. Tetapi bagi para pendidik yang kurang sedikit kemahiran ICT-nya, jadi kalau sekadar nak menjelaskan secara lisan, jadi yang itulah yang sukar untuk pemahaman pelajar. Okay, jadi bila pelajar tu tak dapat faham satu konsep, macam mana dia nak teruskan pembelajaran untuk seterusnya ya, bab-bab yang seterusnya. Jadi mungkin di sinilah mereka akan emosi mereka semakin rendah. Okay, mungkin dia merasakan tak perlu lagi mengikuti sesi PDPR yang seterusnya, kerana yang awal ni pun dia orang dah tak faham. Okay, kenapa lagi dia nak sambung lagi, mungkin lagi sukar ya, tajuk yang makin sukar. Jadi lagilah mereka tak nak mengikuti sesi itu. Dan sesi PDPR ni juga kalau kita lihat dalam akhbar, ada juga yang menyatakan bahawa pelajar
ramai yang tercicir yang tak dapat mengikuti sesi melalui PDPR. Okay, dan ada yang mengikuti pun tak dapat fokus. Okay, sekadar masuk saja. Yang ini pun lagi suka ya untuk kita menangani ya, kita sebagai seorang pendidik. Dan ada lagi pendapat yang mengatakan bahawa dia merasa tertekan. Okay, pelajar ni dia rasa tertekan apabila dia tak dapat faham apa yang diajarkan. Jadi yang ni menyebabkan tekanan emosi. Jadi apa yang kita cuba ketengahkan ya sebagai seorang pendidik tadilah ya, seperti yang saya ceritakan pada peringkat awal, kita cuba gunakan mahirkan diri dengan aplikasi yang interaktif supaya bukan kita sahaja yang bercakap, yang memberi kuliah, yang mengajar, tetapi pelajar juga dapat turut sama dalam sesi pengajaran kita tu. Okay, barulah ada sesi dua hala. Okay. Jadi pelajar juga dapat bersoal jawab dan kita juga dapat menjawab persoalan-persoalan tersebut secara terus. Okay, selain daripada tu, saya juga ada tanya ya pelajar-pelajar ya, saya ada buat sedikit kajian ringkas tentang pelajar-pelajar saya yang ada sekarang ni tentang strategi PDPR mereka. Okay, jadi antara yang mereka tekankan ya semasa strategi PDPR ni antaranya adalah kesediaan emosi, jadi perlu ada bahan bantu dan adanya permainan kuis. Jadi dia nak kelas yang menarik tetapi penerangan ringkas. Jadi semua ni penting ya kita sebagai seorang pendidik untuk mengetahui apa sebenarnya yang yang pelajar mahu. Okay, kita semasa kita mengajar dalam kaedah PDPR ni, kita jangan fikir apa yang kita sebagai seorang pendidik saja mahu, tetapi kita juga perlu fikir apa yang pelajar kita mahu. Okay, supaya situasi menang-menang tu ya, win-win situation tu dapat kita capai. Jadi di sini apa yang ditekankan pelajar-pelajar saya, apa yang dia nak, ada juga yang kata perlu libatkan semua pelajar. Okay, jadi mungkin dalam sesi PDPR tu kalau kita buat Google Meet, kita ada ramai pelajar kita yang masuk. Tetapi kadang-kadang kita terlepas pandang yang senyap. Okay, mungkin ada yang seorang dua yang bersuara, tetapi macam mana dengan yang senyap tu? Okay, kalau kita tak panggil nama dia, mungkin dia tak akan jawab. Jadi ada juga pelajar yang kata macam tu. Jadi dia kata jangan fokuskan kepada setengah pelajar saja. Mungkin yang senyap tu dia malu. Kan? Mungkin dia bukan dia tak nak jawab, tapi ada juga yang pemalu kan, yang introvert tu. Jadi dia akan jawab apabila ditanya saja. Jadi di sini kita cubalah, jangan kena pandai lah ya. Jadi jangan pula kita asyik tanya pelajar-pelajar yang aktif saja kerana nanti mereka akan rasa tersisih. Itulah yang mereka katakan ya, kalau kita tak sebut pun nama, lama-lama mereka rasa down, dia kata. Macam tak wujud dia. Jadi sini sebenarnya tu ada perkaitan emosi tu di situ. Jadi semasa kita nak mula mengajar, perlulah beramah mesra dulu. Okay, tanya khabar dulu pelajar. Ada yang sihat ke tak? Okay, ada masalah ke tak? Okay, jadi di situ bila kita tanya khabar, sekurang-kurangnya mereka tahu kita ambil berat tentang mereka. Jadi di sini dapat membentuk perkaitan emosi antara kita tenaga pendidik dengan pelajar tersebut. Jadi di situ penting ya untuk kita menarik emosi mereka tu supaya berada dalam keadaan yang sedia untuk menerima pengajaran. Dan ada juga pelajar yang mengatakan supaya apa yang kita persembahkan dalam sesi PDPR tu
perlu ada kaedah yang seronok, kaedah yang menarik. Jadi mereka kalau boleh dia kata dah tak mahu dah mengajar secara kuliah sahaja. Kerana bila kita hanya mengajar secara kuliah, yang inilah yang akan menimbulkan kebosanan dari pihak pelajar. Jadi bila dia bosan, emosi dia pun dah turun lah. Dia semakin lama dah tak mahu mengikuti sesi pengajaran kita. Dan mungkin makin lama pelajar pun semakin berkurang untuk mengikuti sesi PDPR. Jadi yang inilah yang kita cuba hindarkan untuk membentuk satu emosi yang baik antara pelajar, ya, supaya apa yang kita hendak dan juga apa yang pelajar hendak dapat kita manfaatkan bersama dalam sesi PDPR. Dan apa yang penting lagi adalah komunikasi dua hala. Yang ni yang pelajar saya ada sebut kan. Dia kata komunikasi dua hala tu penting. Dia kata janganlah kalau pensyarah tu dia kuliah saja. Habis mungkin 2 jam kuliah je. Penat nak dengar. Dia kata fokus 1 jam pertama je dia kata. Okey, pelajar hanya mampu fokus 1 jam pertama saja. Jadi yang selebihnya tu dia dah tak dapat nak fokus. Jadi di sini juga sebenarnya kita sebagai seorang pendidik perlu pandai menguruskan masa untuk membentuk satu emosi yang baik antara pelajar tadi. Okey. Dan satu lagi saya juga ada tanya, yang ni saya tanya tentang strategi. Okey, ada satu lagi saya tanyakan tentang yang ni saya tanyakan tentang apa yang diharapkan. Okey, apa yang diharapkan daripada pensyarah ya sewaktu sesi PDPR. Okey, jadi apa yang dia kata ni beramah mesra. Sebenarnya semua ni adalah emosi ni. Okay, kerana dengan kita beramah mesra dengan pelajar, kita dapat membentuk emosi yang baik. Selain daripada tu dapat pensyarah perlu memuatkan pelbagai nota. Jadi ini adalah untuk persediaan mereka untuk untuk belajar seterusnya kan. Kalau diletakkan nota-nota dalam GC ya contohnya. Dan pelajar pensyarah perlu memahami masalah yang dihadapi oleh pelajar. Yang ni banyak sangat masalah biasanya berkaitan dengan masalah internet, masalah online. Jadi apa yang diharapkan oleh pelajar supaya pensyarah tadi faham bahawa bukan mereka sengaja ada yang mungkin lewat masuk kelas ataupun semasa pensyarah panggil nama tu, Akilah, mana Akilah? Cuba cek nama tak ada. Ni pergi mana ni? Ni dah ponteng lah ni. Okay, jadi kita jangan terus buat macam tu. Okay, mungkin pada waktu tersebut line internet dia tak elok. Jadi kita cuba berbaik sangka. Okay, kita di sini kita cuba berbaik sangka dengan pelajar. Kita jangan terus kata apa yang mungkin ada. Okay, mungkin ada pelajar yang memang sengaja ataupun bila kita panggil tu dia senyap je. Mungkin dia tidur ataupun pergi entah mana-mana kan. Dia buka saja mic kita tu. Yang tu mungkin ada tetapi saya rasa yang tu hanyalah terpencil saja. Jadi kita sebagai tenaga pendidik ni kita cuba berfikiran positif supaya apa yang kita fikirkan positif tu akan sampai kepada pelajar. Jadi mereka juga akan menerima sesuatu yang positif daripada kita. Okay? Jadi kerana ada yang pelajar dia kata ada sesetengah tu tenaga pengajar bila dia lambat masuk ataupun mungkin masa tu line dia tersekat terus dipotong markah. Jadi yang ni mereka sangat mengharapkan supaya pensyarah ataupun tenaga pengajar tu fahamlah ya. Mungkin ada masalah komputer, mungkin ada masalah internet dan sebagainya. Yang ini memang tak dapat nak dinafikan tentang masalah internet. Mungkin masa tu elok je, tiba-tiba ada masalah. Dan juga ada mereka katakan pensyarah tidak hanya present dan baca slide
yang dipaparkan saja tanpa menyedari pelajar sudah bosan. Ini satu lagi kan. Kalau tu galik sangat biasalah kan. Pensyarah ni kan banyak sangat ilmu yang nak disampaikan. Bila dah dia ceramah tu 2 jam tak cukup. Okay? Dan dia tak perasan pun pelajar dia semuanya angguk faham. Kalau angguk faham ke apalah kan. Kalau angguk tidur, yang tu masalahnya. Okay? Jadi sebab itulah saya tekankan di peringkat awal tadi, kita perlu kuasailah aplikasi-aplikasi yang interaktif ni. Okay, supaya bukan kita saja yang bercakap, bukan kita saja yang menerangkan tentang suatu konsep, tetapi pelajar itu sendiri juga dapat turut sama. Jadi hiduplah kelas kita tu ya. Jadi seolah-olah kita mengajar secara bersemuka. Okay, dan ada juga pelajar yang mengatakan bahawa pensyarah perlu memahami itu masalah dan juga perlu buat banyak aktiviti. Okay, jadi bila kita nak buat aktiviti semasa sesi PDPR ni, aktiviti itu kita dapat laksanakan dengan baik apabila kita dapat dapat menguasai aplikasi-aplikasi yang interaktif tadi. Jadi cubalah ya kita sebagai seorang tenaga pendidik menguasai aplikasi-aplikasi yang interaktif tadi supaya kita dapat bersama dengan pelajar untuk mewujudkan satu sesi PDPR yang lebih bermakna, dan sudah tentulah emosi pelajar juga akan berada pada tahap yang baik. Itu yang ditekankan dalam bicara saya pada hari ini. Jadi saya rasa penerangan-penerangan yang diberikan ni insya-Allah dapat membantu pelajar dan juga membantu tenaga pendidik untuk mengaplikasikan kaedah yang interaktif dalam sesi PDPR, seterusnya dapat mengharmonikan emosi pelajar. Kerana apa yang penting, kita bukan nak menghabiskan silibus mata-mata. Kita sebagai seorang tenaga pendidik, kita tak boleh nak tumpukan, ni kita nak habiskan silibus ni. Lambat, nanti nak buat kuis lah, nak buat tu lah, lambat. Jadi kita nak habiskan, tak boleh ya. Jadi kerana di sini bukan hanya kepentingan kita dari segi kognitif pelajar, tetapi juga kita nak dari segi emosi. Kan dalam pendidikan kita pun dah ada kan kata keseimbangan dari segi Jerry's. Itu yang penting ya. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Okey, terima kasih kepada Puan Azizan atas perkongsian tadi. Tadi Puan ada kata sebab saya sekarang duduk dekat UKM kan, jadi saya tak rasa suasana duduk di rumah. Sebenarnya saya dah setahun belajar online di rumah. Jadi sangat memahamilah apa yang Puan bagi tahu tadi. Betul-betul. Macam saya pun ada anak yang belajar universiti kan. Jadi pada peringkat awal memang kita sebagai seorang ibu juga akan minta mereka buat kerja-kerja rumah ya. Tapi dah lama tu kita dah faham apa tentang jadual mereka. Jadi di situlah kita ada tolak ansur. Jadi bagi saya untuk PDPR ni bukan saja pendidik, kita sebagai seorang guru, seorang pendidik, pelajar, tetapi juga satu lagi peranan penting adalah peranan ibu bapa. Kan Akilah? Lucu dengan Puan. Jadi untuk perkongsian pagi ni dapat saya rumuskan antara aplikasi dan emosi ni memang memerlukan kerjasama dari tenaga pengajar dan dari pihak pelajar juga untuk hadir kelas, untuk memahami kalau mungkin guru tu memang cara dia mengajar je setiap masa. Jadi memang student tu memang kena dengar je lah, tak boleh lagi cakap bosan ke apa ke. Saya pun pernah rasa macam tu. Yang tu biasa kan. Tu kadang-kadang cara seseorang tu kaedah yang dia gunakan. Jadi bila kita dah PDPR ni,
kena pelbagaikan lagi ya kaedah tu supaya tidaklah nampak kaku sangat dalam talian. Jadi kita pelbagaikan kemahiran kita untuk aplikasi interaktif supaya belajar rasa macam belajar dalam kelas bersemuka. Yang tu. Okey. Jadi Puan ada nak tambah apa-apa lagi? Okey, jadi di sini sebenarnya seperti mana yang saya kata, kita ada peranan tiga yang sangat penting. Peranan kita sebagai pendidik, jadi kita jangan fikir hanya nak habiskan silibus, kerana yang tu silibus tu adalah untuk kemahiran kognitif pelajar. Tetapi kita jangan abaikan peranan-peranan yang lain yang kita perlu terapkan dalam emosi pelajar, rohani, jasmani mereka ya. Jadi mungkin kita buat kuis tu dapat untuk interaktif mereka punya jasmani. Jadi di situlah saya rasa pentingnya aplikasi interaktif tu tadi. Dan sebagai pelajar yang ni mereka perlu untuk diri mereka perlu jujurlah. Jujur ya. Kalau betul-betul tak line putus, memang betul lah line putus ya. Jadi janganlah pula tutup kamera yang tu biasa ya. Biasa anak saya pun biasa tutup kamera. Okey, tetapi janganlah tutup tu tuan dia pun tutup juga. Yang tu lah ya. Jadi di sini kita nak jujur. Kalau betul masalah lain tak ada masalah ya. Dan juga peranan ibu bapa. Supaya dapat membagikan masa waktu pelajar nak belajar dan juga waktu untuk ibu bapa minta tolong mereka buat kerja-kerja rumah. Okay, jadi saya rasa itulah ya kerana pentingnya emosi tadi supaya apa yang kita nak ajar pelajar dapat memahami dengan lebih baik. Okay, terima kasih Puan. Jadi insyaAllah terima kasih kepada semua pendengar yang mendengar daripada awal sehingga ke hujung program. Jadi kita akan bertemu semula ke program Bicara Pendidik siri ketiga pada minggu depan insyaAllah. Terima kasih. Sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.